Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat bersama lagi di dalam majlis ilmu yang kita lakukan secara maya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan tajuk yang masih berhubung kait dengan wudu, yakni dengan perkara yang bersangkutan dengan mengambil air sembahyang, di mana sebelum ini pada bulan Oktober tahun lepas kita nak bicarakan tentang berwudu, dan pada pagi ini insyaAllah kita akan membicarakan tentang sunat wudu. Jadi ada beberapa perkara yang sunat kita lakukan sebelum kita berwudu, semasa kita berwudu, dan setelah selesai kita berwudu. Jadi kita mulakan. Yang pertama, sebelum kita berwudu, iaitu kita membaca bismillah. Walaupun bismillah ini satu amalan yang sunat, tetapi dituntut kita memulakan apa-apa pekerjaan kita dengan kita menyebut ataupun kita membaca bismillah. Ini dilihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana para sahabat satu ketika hendak berwudu, tiba-tiba didapati tidak mempunyai air. Lalu Rasulullah bertanya, sesiapa yang ada menyimpan air? Lalu sahabat memberikan kepada baginda, dan baginda memasukkan tangan ke dalam bekas ataupun bijana air itu, dan Rasulullah memanggil para sahabat untuk berwudu, dan Rasulullah menyebut, mulakanlah dengan bismillah. Jadi di sini menunjukkan apabila kita nak mula berwudu, maka kita sunat membaca bismillah. Yang keduanya, membasuh kedua belah tangan sebanyak 3 kali. Ini mungkin kalau kita dalam keadaan kita ada bekas takungan air yang kemungkinan kita akan menggunakan, kita akan memasukkan tangan ke dalamnya. Jadi kita dituntut untuk sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam air tadi ataupun mencelupkan tangan kita ke dalam air tadi, maka kita hendaklah membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Ini amalan dulu, zaman baginda Rasulullah tidak ada paip air, cuma ada bekas takungan air. Zaman kita hari ini dah ada paip air, terus buka daripada paip air keluar. Walaupun begitu, kita disunatkan juga membasuh tangan kita sebanyak 3 kali sebelum kita memulakan mengambil wudu. Kemudian seterusnya yang ketiga, iaitu bersugi. Artinya kita menggosok-gosok ke dalam mulut kita, artinya gigi kita. Bersugi ini di mana Rasulullah menggalakkan supaya kita selalu bersugi. Antaranya sewaktu kita nak melakukan atau nak mengambil wudu, di mana dalam hadis Rasulullah menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Jikalaulah tidak mendatangkan kesukaran kepada umatku, nescaya aku akan perintahkan, aku akan suruhkan mereka dengan bersugi, yakni bersiwak setiap kali apabila nak berwudu. Jadi hendaklah kita bersiwak, ada bersugi. Itu sebabnya kita tengok ada di kalangan umat Islam kita yang menggunakan kayu sugi. Dia gosok gigi dia dengan kayu sugi. Ini satu amalan yang baik. Artinya selain pada membersihkan gigi, ia juga membersihkan mulut kita. Jadi sunat kita bersiwak ataupun bersugi. Dan yang keempat dan kelima, sebab ini adalah berturutan. Yang keempat dan kelima ini berturutan, iaitu apa dia? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, menggunakan tangan kanan, dan mengeluarkan air dari hidung tadi
dengan menggunakan tangan kiri. Artinya kita ambil air di dalam telapak tangan, maka kita masukkan sebahagiannya ke mulut kita dan sebahagian lagi kita sedut ke hidung kita. Ya, kita masuk ke mulut berkumur-kumur dan kita masuk ke hidung kita sedut untuk cuci hidung kita, dalam hidung kita. Setelah itu dimulakan dengan tangan kanan, waktu dikeluarkan gunakan tangan kiri. Kita hembus keluar balik air yang di dalam hidung kita tadi. Ya, kita lakukan sebanyak 3 kali. Ya, kita masukkan air, tak perlu 2 belah tangan. Memada dengan sebelah tangan, kita masukkan sebahagian ke mulut kita dan sebahagian lagi pergi ke hidung kita, dan kemudian kita keluarkan menggunakan tangan kiri. Kita keluarkan begitu untuk bersihkan. Jadi kita lakukan sebanyak 3 kali. Itu yang keempat dan yang kelima, artinya berturut-turut, iaitu antara memasukkan air ke mulut, iaitu berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung. 3 dan 4. 4 dan 5. Kemudian yang keenam, sunat yang keenam, iaitu menyelati janggut yang tebal. Sekiranya seorang mempunyai janggut tebal, sebab kita, sempadan wuduk kita daripada gigi rambut sehingga ke bawah dagu. Jadi janggut kita tumbuh di kawasan dagu. Kebetulan kita memiliki janggut yang lebat, maka hendaklah kita menyelati hati kita. Ambil air dalam tangan kita, kemudian kita masukkan dengan jari-jari kita di dalam janggut kita yang tebal tadi. Itu dikatakan menyelat. Ya, kita menyelat. Tak perlulah kita nak membasuh janggut kita sampai basah kuyup. Memada dengan kita memasukkan, ambil air setapak tangan, kemudian kita masukkan ke dalam janggut kita dan kita lalukanlah jari-jari kita untuk mengelus janggut kita. Baik. Semua ini ada dalil sebenarnya, tetapi saya nak menjimatkan masa, saya tidak menyebut dalil-dalil yang ada di dalam kitab yang kita baca. Ya. Baik. Seterusnya yang ketujuh, iaitu menyapu seluruh kepala. Ya, apabila kita berwuduk, di antara rukun wuduk iaitu menyapu kepala. Jadi menyapu kepala dalam mazhab Syafi'i hanya memada kita menyapu bahagian kepala, iaitu di mana sempadan hujung rambut kita, sempadan kepala kita, rambut kepala kita. Jadi kita sampaikan air di sana, sapu di mana-mana kawasan yang masih lagi dalam sempadan kepala, maka sudah cukup. Tetapi lebih baik, sunat bagi kita menyapu kepala secara menyeluruh, iaitu dengan kita, saya contohkan ni saya sebelah tangan ni, kalau dia 2 belah tangan, kita kenakan tangan kita kepada air, kemudian kita letakkan di kepala kita. Ini 2 belah tangan letak kepala kita bawa terus ke belakang, kemudian kita tarik semula ke hadapan. Itu dia, artinya kita buat sebanyak 3 kali. Itu baik, artinya kita mengenakan keseluruhan bahagian kepala kita, dengan kita menyapu tadi. Walaupun tuntutan dalam mazhab kita memada dengan sedikit air, ambil air cari sedikit dah cukup, tapi sunat kita meratakan keseluruhan. Yang ke-8, menyelati celah-celah kedua belah jari kaki dan tangan. Suatu kita berwuduk, kita membasuh tangan kanan dulu, kita basuh, kemudian kita selat tangan kita, di celah-celah jari kita ni, supaya meratakan air. Begitu juga tangan kiri, kita ratakan, kita selat-selat menyelat jari kita. Begitu juga dengan kaki kita, dengan kaki kita. Suatu kita membasuh kaki, kita tahu tuntutan membasuh kaki sehingga sampai ke paras buku lali.
Tetapi jari-jari kita, kemungkinan air tidak sampai secukupnya ataupun seratanya, maka kita hendaklah menyelat jari-jari kaki kita dengan menggunakan jari kelingking kiri. Ya, ini contoh kaki, kita selat begitu, ya, di celah jari kaki kita. Mula-mula kaki kanan kita, kemudian kaki kiri kita. Ini sunat. Sebab untuk memastikan air sampai kepada anggota wuduk kita. Ya, iaitu menyelat celah-celah jari kedua belah kaki, tangan dan kaki. Seterusnya yang kesembilan, menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air yang dibuat menyapu kepala. Jadi kita sapu kepala, kemudian kita kena juga di belakang telinga, sebab dua belah tangan tadi kena di belakang telinga. Jadi kita sapu tu kena belakang. Kemudian dalam amalan kita seharian sekarang, ya, setelah kita sapu kepala, kita gunakan air yang lain, ya, kita guna air yang lain, kita akan menyapu telinga kita, ya. Kita sapu telinga, kita masukkan telunjuk kita, ya, ke dalam dengan dua ibu tangan kita di belakang kuping telinga kita, maka kita pun tolak, ya, tolak. Artinya kita cuci keseluruhan sampaikan air. Walaupun telinga ini tidak termasuk di dalam rukun wuduk, anggota wuduk, tak ada disebut. Cuma disebut basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tetapi telinga tak termasuk. Tapi sunat untuk kita menyapu dua telinga kita, kanan dan kiri, ya, dengan air yang lain selain pada air yang kita gunakan untuk menyapu kepala. Seterusnya, yang ke-10, ya, yang ke-10, melakukan semua perbuatan fardu wuduk dan sunatnya sebanyak 3 kali. Ya, tuntutan hanya kali pertama itu sebagai tuntutan wajib. Artinya apabila kita membasuh dengan basuhan pertama dan dah rata, maka dah cukup. Tetapi oleh kerana amalan baginda Rasulullah melakukan secara 3-3. Itu sebabnya sekarang kita tengok siapa saja berwuduk, mereka akan membasuh, ya, anggota wuduk sebanyak 3 kali. Dan amalan yang kedua, basuhan kedua dan ketiga itu hanyalah sunat sahaja. Yang pertama jadi wajib. Jadi sekiranya yang pertama tadi tidak meratai, maka basuhan kedua dan ketiga dapat melengkapkan basuhan kita. Yang ke-11, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Nah, ini satu perkara juga. Ya, kita sunat mendahulukan kanan dalam apa juga pekerjaan kita. Ya, dalam berwuduk pun sama. Jadi dalam perkara ini hanya tangan dan kaki. Sebab tangan dan kaki yang ada dua anggota, kiri dan kanan. Muka kita satu. Jangan pula nanti kita basuh muka, basuh kanan sebelah kanan, kemudian basuh sebelah kiri. Tidak, untuk muka tidak. Cuma untuk kaki dan tangan sahaja. Dengan kita memulakan basuhan tangan kanan. Selesai tangan kanan, barulah kita pindah ke tangan kiri. Begitu juga dengan kaki. Yang seterusnya, yang ke-12, iaitu menggosok-gosok tangan atas anggota ketika membasuhnya. Artinya kita basuh muka bukan sekadar kita menyampaikan air ke muka, tetapi kita gosok. Kita ratakan keseluruhan. Begitu juga tangan. Kita dah sampaikan air, kita gosok. Ya, saya tadi jari tadi, ya, menyelatkan jari, kita gosok. Begitulah, ya. Semua anggota kita, ya, kita gosok. Dan yang ke-13, berturut-turut. Artinya, ya, anggota wuduk bermula daripada muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi keempat-empat, masuk yang kelima iaitu telinga sunat tadi, ya, kelima-lima pekerjaan ini hendaklah dilakukan secara berturut-turut. Artinya kita basuh muka, selesai sempurna muka, kita pindah kepada tangan, begitulah seterusnya. Ya, bukan bermakna tak boleh. Boleh. Mula-mula kita basuh muka. Ya, selesai kita pergi buat kerja lain. Kemudian sambung basuh tangan. Selama mana jangan kita putuskan niat. Tetapi sunat kita berturut-turut sehingga selesai.
Jadi benda itu tak mengambil masa yang panjang. Yang ke-14, melebihkan basuhan muka ke bahagian kepala dan membasuh bahagian atas dua siku. Ini dia. Artinya kita basuh muka, paras, hujung rambut, gigi rambut sampai bawah dagu. Tapi waktu basuh kita lebihkan. Kita lebihkan sampai ke atas kepala pun tak apa. Basuh tangan pun kita lebihkan sampai atas siku. Tak apa. Ya. Ini kerana apa? Kerana hadis Rasulullah menyebut, ya, Rasulullah akan mengenal, ya, akan kenal umatnya. Kita dah lama ni, Rasulullah dah wafat 1400 tahun. Mana kita tak pernah jumpa dengan baginda Rasulullah. Bagaimana Rasulullah nak kenal kita? Maka Rasulullah kata, ya, pada hari kiamat nanti baginda mengenali, ya, umat baginda dengan cahaya yang terhasil daripada kesan wuduk di anggota-anggota wuduknya. Jadi oleh kerana ia memberi sinar, maka eloklah kita lebihkan basuhan kita supaya anggota wuduk kita itu bersinar, sehingga Rasulullah dapat mengenali kita bahawasanya kita ini adalah umat baginda. Yang ke-15, bersederhana menggunakan air tanpa berlebihan. Artinya sunat kita membasuh 3 kali, yang wajibnya sekali. Ya, tetapi kalau kita menggunakan air yang berlebihan, maka kita akan membazirkan air. Sedangkan perbuatan membazir itu adalah dilarang. Hatta walaupun kita berwuduk di dalam sungai, kita mandi di sungai, setelah mandi kita berwuduk, air sungai mengalir banyak. Jadi apakah kita hendak basuh sebanyak-banyak sampai 5 kali, 7 kali umpamanya? Tidak. Ya. Walaupun air itu banyak, maka hanya memada kita buat 3 kali cukup. Kerana itu tuntutan sunatnya, supaya kita tidak membazir. Ya, apatah lagi kalau kita guna air paip. Ya, banyak buka membazir air, meter berjalan, kita kena bayar atau tak boleh. Jadi inilah penjimatan cara, ya, yang terbaik. Kita pun buka air, jangan buka laju-laju. Buka hanya memadar untuk kita dapat kita takungkan air di dalam tangan kita dan kita sampaikan kepada anggota wuduk. Ini dia, ya, bersederhana menggunakan air tanpa berlebihan. Yang ke-16 iaitu menghadap kiblat ketika berwuduk. Apa juga amalan baik kita, maka sunat kita menghadap kiblat. Ya, jadi kita tengoklah tempat wuduk kita tu. Kalau tempat wuduk kita tu dah kekal begitu dan tidak menjurus ke arah kiblat, tak ada masalah, ya. Tetapi kalau kita berpeluang, ya, hendaklah kita berwuduk menghadap kiblat. Dan yang ke-17 iaitu tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Artinya suatu kita berwuduk, mungkin kita ada rakan-rakan sebelah kita, ya. Jadi kita pun berwuduk, kita berniat dan kita basuh anggota wuduk kita. Dalam waktu kita sedang berwuduk itu, maka kita berbual-bual dengan rakan kita. Jadi sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, kita berbual. Maka perbuatan berbual-bual ini, ya, tidak sepatutnya kita lakukan. Walaupun tidak menjejaskan wuduk kita, ya, tidak menjejaskan wuduk kita, tetapi perbuatan itu, ya, tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah bila berwuduk diam sahaja, bermula daripada awalnya sehinggalah selesai, baginda tidak bercakap ataupun berkata-kata dengan sesiapa. Dan yang ke-18, ini artinya ini yang terakhir, iaitu tasyahud. Selesai kita dah basuh kaki, ya, dan kita yakin, ya, kita telah menyempurnakan basuhan anggota wuduk kita, maka kita hendaklah bertasyahud, kita bersyahadah dan kita berdoa. Mana? Dia tengok, iaitu selesai berwuduk kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian
Doa dia, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Bagus tu, ya. Doa ini bagus, ya, di mana kita berdoa dengan maksud, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin, daripada orang yang bertaubat, sentiasa bertaubat. Dan waj'alni minal mutatahhirin, dan menjadikan aku sentiasa dalam keadaan suci. Ini baik ni, kalau kita sentiasa ada wudu, kita sentiasa dalam keadaan bersih, tidak ada hadas kecil, dan setiap kali kita berwudu, kita berdoa, insya-Allah akan memperkenankan hajat dan doa kita tadi. Ya, seterusnya kita baca lagi satu doa. Ini kalau kita nak panjang lagi, kita baca lagi satu doa, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini dia, ya. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini, ya, satu doa, ya, satu yang kita ucapkan supaya kita memohon keampunan daripada Allah, yang bermaksud maha sucimu ya Allah, dan dengan segala kepujianmu, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selainmu, aku memohon ampun daripadamu, dan aku bertaubat kepadamu. Inilah 18 perkara sunat yang apabila kita nak berwudu, ya, 18 sunat ini sama ada sebelum kita berwudu, sedang kita berwudu, dan setelah selesai kita berwudu. Di mana yang akhir tadi, setelah selesai berwudu, kita berdoa, ya, kita berbaca syahadah, dan kita mohon kepada Allah dengan menjadikan kita sebagai orang yang suka bertaubat, minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang yang sentiasa dalam keadaan suci. InsyaAllah kita dalam keadaan baik dan sempurna dan mendapat pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini saja perbahasan kita, perbincangan kita pada hari ini, dan saya mohon maaf kalau ada salah silap dalam tutur kata saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.